lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah. Sebenarnya pagi ni kita sedang menunggu tetamu kita daripada Manjung daripada Manjung. Dan insya-Allah mereka akan sampai dalam beberapa jangka waktu lagi lah. Jadi sementara tu jadi tajuk sebenarnya ada tajuk khas untuk kita bincangkan. Tapi untuk hari ini, untuk sesi awal ni, pagi ni, kita teruskan dengan pembelajaran kita dengan hadis yang disebutkan daripada Nabi SAW, daripada Uthman bin Affan. Katanya daripada Nabi SAW, baginda bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di hadis ini kita telah pun membincangkan dengan mendalamlah tentang tokoh yang meriwayatkannya. Kemudian tentang sedikit struktur bahasa dia, susunan hadis ini, dan beberapa perkara lah berkaitan dengannya di dalam Quran yang menjelaskan tentang dua perkara, iaitu pentingnya, wajibnya usaha belajar Al-Quran dan menyebarkannya. Baik, kemudian kita telah pergi kepada hadis ini, kepentingan dalam ulasan dia, ulasan hadis pada muka surat yang ketiga. Dan seterusnya tajuk yang kita nak lihat adalah pada muka surat yang keempat, iaitu perubahan. Tajuk dia, yang mana fungsi ilmu ini yang bersumberkan daripada kitab Allah ini, Al-Quran ni, adalah tujuannya adalah untuk islah. Perubahan ni bahasa Arab dia sebut islah. Kita selalu sebut kan, islah. Jadi itulah tujuan bagi orang-orang yang mengambil Al-Quran ni sebagai petunjuk, sebagai sumber ilmu dia. Jadi hamba Allah yang sebenar ialah yang menghimpunkan pada dirinya ilmu yang membawa kepada penguasaan terhadap kitab Allah. Jadi ilmu ini dia punya tempatnya adalah dalam dada manusia. Kata para ulama, ilmu tu kat mana? Dada. Al-ilmu fis sudur, kan? Innal ilma fis sudur. Sesungguhnya ilmu itu di dalam dada lah fis sutur. Sutur ni agaknya tulisan, bukan pada tulisan. Sesungguhnya ilmu itu tempatnya kat dalam dada, bukan pada tulisan. Oh, kamera. Sorry. Nampak ke? Jadi sesungguhnya ilmu itu tempatnya di kat dalam dada, bukan pada tulisan. Jadi yang begitulah adat dalam menuntut ilmu ni. Sama juga di sekolah. Apabila cikgu suruh salin apa yang dipelajari, bukan tujuannya untuk pelajar tu apa, sekadar salin, hantar latihan, lepas tu cikgu tanda, habis. Cikgu akan soal pelajar tu balik, tutup buku, contohnya. Apa tadi? Lalu pelajar tak dapat jawab. Maka bermakna tak ilmu? Tak ada makna. Sebab ilmu tu sebenarnya adalah kefahaman tadi. Bukan hanya pada salin nota dan sebagainya semata-mata. Ataupun ada di dalam tulisan-tulisan yang disimpan semata-mata. Dan dibaca-baca semata-mata tanpa adanya usaha untuk memahami dalam dadanya. Sebab itu dalam Quran juga ada yang begini. Dalam Quran cuba kita tengok dalam surah 29 ayat 49.
49. Begitulah. Oh, sorry. 29 ayat 49. Kita lihat. Jelas ayat ni sama dengan kata-kata ni lah. Kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Jadi Allah menyebutkan tentang Al-Quran ini, yang mana Nabi SAW turunkannya, Allah berikan padanya, yang mana Nabi ini tidak pernah pun mengetahui tentangnya sebelum ini. Tak pernah pun Nabi juga menyalin daripada mana-mana kitab pun Nabi ni. Nabi ni bukan orang yang didedahkan dengan hal tersebut. Berkawan dengan bangsawan ke ataupun ahli-ahli kitab dulu, lalu ada kawan rapat dia dan Nabi ni belajar dan Nabi salin pula nota-nota tu. Tak, Nabi ni ummi. Jadi bahkan apa yang ada pada Nabi ni, sifat dia adalah ayat-ayat Allah yang tempatnya dalam dada Nabi. Ilmu Nabi ni allazina utul ilma. Jadi Quran ni sifat dia sebenar-benarnya adalah mendapat berfungsi apabila berada kat mana? Dalam dada-dada orang-orang yang dapat ilmu, yang diberikan ilmu. Maka sifat orang yang berilmu dalam Quran adalah Quran itu tersemat dalam dada dia. Dan wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan tidaklah orang yang akan ingkar dengan ayat-ayat Allah melainkan orang ini menzalimi diri dia dengan tidak menjadikan Quran ini sebagai sumber ilmu yang dihayati dalam jiwa dia lah. Ini Quran sebenarnya macam ni. Jadi fungsi je. Maka orang yang belajar Quran ni, guru yang mengajar Quran ataupun orang-orang yang benar-benar ingin mengambil manfaat daripada Quran juga kena usaha melakukan hal yang sama. Ini yang dimaksudkan. Baik. Jadi sebab itulah Nabi SAW memberi banyak anjuran, motivasi untuk kita semangat dengan Quran ni. Semangat untuk hafaz dia dan semangat untuk memahami dia. Itu salah satu cara. Itu sebenarnya hafaz Quran, lagi baca Quran, betulkan tajwid, baca dengan fasih. Apa itu adalah satu apa dia? Matlamat ke apa tu? Itu adalah proses dia. Itu sarana dia untuk mencapai maksud utama, iaitu apa dia? Supaya Quran ni tersemat dalam dada-dada dan dapat ilmu tadi. Itu tujuan dia. Tapi hari ni sekarang matlamat tu capai tak? Tak, sebab orang tak nampak matlamat yang tu tadi. Tapi orang nampak matlamat apa? Sekadar baca, boleh baca, selesai. Jadi orang belajar mukaddam habis. Anak saya dah boleh baca, alhamdulillah, okey, dah pergi pula. Habis dah. Quran ni sampai sekolah rendah je contohnya, kan? Dulu macam itulah. Jadi yang lebihnya untuk difahami, dikuasai sampai kefahaman tu masuk dalam dada adalah yang lain-lain pula. Sedangkan acuan yang sepatutnya ini dia punya asas tidak dapat dicapai. Dia punya kehendak yang sepatutnya. Jadi sebab itu Allah kata hamba Allah yang sebenar ialah yang menghimpunkan pada dirinya ilmu yang membawa kepada penguasaan kitab Allah. Dalam usul-usul tadi tu semua. Jadi cara dia macam mana nak menguasai kitab Allah? Boleh tak kita buat cara yang macam kita biasa tahu dulu? Apa dia? Baca je lah. Dapat tak? Tak dapat. Dia kena ada usaha belajar terjemahan dia. Kan? Kena dengan tafsiran macam-macam lagi. Banyak lagi usaha-usaha yang perlu ada dengan bahasa Arab dan sebagainya. Jadi usaha dia sangatlah besar. Dan bila usaha besar tu dia memerlukan satu tenaga yang ramai. Dia memerlukan satu lagi fasiliti. Sekolah dan sebagainya. Itulah sebenarnya. Jadi Quran ni sebenarnya dia bawa satu benda yang sangat hebat. Kalau betul-betul kita faham lah. Jadi ia tidak mungkin tercapai melainkan melalui usaha belajar dan mengajar.
Belajar untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran daripada orang lain dan mengajarkannya bagi menyampaikan ilmu dan kemahiran itu kepada orang lain. Dan dalam usaha ini diperlukan, dalam ni ada banyak perkara yang lebih detail lagi lah kita nak usahakan. Baik, sebab itulah Allah sebut dalam surah 3 ayat 79 ni. Kita tengok surah ni. Surah 3 ayat 79. Pertama sekali, prinsip ini dahulu yang perlu disematkan kepada kita semua. Prinsip yang ada dalam surah 3 ayat 79. Barulah kita akan pergi kepada praktikal yang seterusnya. Jadi ini prinsip yang pertama yang perlu ada, yang pada semua tahap lah. Iaitu kita baca ayat ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Jadi ayat ni mula dengan pertama. Jadi di sini ada do and don'ts. Dalam Quran ni banyak macam tu. Sama juga dalam kehidupan kita kan. Guru ni dia ajar murid, dia akan ajar do and don'ts. Dia tak akan ajar do saja. Dia mesti ada dua benda tu supaya dapat buat perbandingan. Itu sifat pendidikan. Memang pendidikan macam itulah. Buat, jangan buat. Betul tak? Mana-mana pun. Hukum sama juga. Hukum hakam ada hukum halal dan haram. Mesti ada macam tu. Dia tak boleh satu sebelah saja. Itulah dalam Quran semua yang ayat-ayat dia begitulah keadaan dia. Jadi kita tengok sini ada pertama, yang ini jangan buat dan yang ini Allah nak suruh kita buat. Yang pertama Allah kata makana li basyarin. Ni maksudnya jangan kita buat macam ni. Tidak patut bagi seorang manusia pun yang mana ayat yu'tiyahullahul kitab. Allah telah berikan dia ilmu. Disebut kita kata kitab, mana apa ni kita faham tak Isu? Ini adalah sumber ilmu. Sebab itulah macam mana jalan utama dapat ilmu? Iqra' kitab lah, baca. Apa sajalah. Tapi yang utama dimasukkan Allah ialah kitab panduan lah. Itu Allah, Quran itu sini. Kitabullah. Jadi tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan dia ilmu dapat memahami kitab Allah. Wal hukma, dan dapat mengetahui bagaimana nak melaksanakannya hukum hakam dia. Ini seterusnya, peringkat seterusnya. Sebab ada orang dia tahu ilmu ni, tapi dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya dengan sebagaimana yang dia ketahui contohnya. Begitulah keadaan manusia ni, banyak terbatas. Tapi ada orang yang Allah berikan dia ilmu, lalu dia mampu untuk mempraktikkannya dengan sepenuhnya. Dan kemudian wan nubuwah. Ni yang ketiga. Ni lebih tinggi lagi. Apa dia? Dan pangkat untuk, yang ini sekadar dia menjalankan untuk diri dia, hukum dia. Tapi ini pula dia mampu untuk pula apa pula? Mengajak orang lain pula. Allah beri dia kenabian. Nabi ni maknanya orang yang boleh menyampaikan kepada orang lain, ada autoriti untuk menyampaikan ilmu tadi. Lalu akhirnya daripada kelebihan yang Allah beri ini, ilmu, kemudian dia mampu untuk laksanakannya dan dia mampu pula untuk menyebarkan ilmu tadi. Tiga benda kan? Tiga peringkat ni lah penyempurnaan kepada pendidikan tu. Lalu apa berlaku? Matlamat dia salah. Apa matlamat dia? Summa yaqulu linnas kunu ibadali min dunillah. Dia ajak manusia pula dengan apa yang dia buat ni untuk bukan mengajak manusia akhirnya kembali kepada Allah, tapi kepada diri dia lah. Ini tak betul lah. Ini Allah kata kepada Nabi SAW, apatah lagi kepada semua kita lah. Jadi kemudian dia kata ajak manusia
jadilah hamba aku, iaitu ikut pandangan dia, apa yang dia nak selain daripada Allah. Di sini yang dimasukkan adalah sebagaimana pendeta Yahudi dan sebagainya lah. Allah beri dia tentang hukum hakam ini, lalu dia ubah yang ini semua, dan noktah sesuatu ilmu itu hanya sampai pada apa yang dia kata. Faham? Titik ilmu tadi yang dia sampaikan pada audien, dia mengajar audien ni untuk berhenti sampai mana? Apa yang dia cakap je. Seterusnya tadi, hukuman kitab ni atas tadi, berhenti kat situ, tak payah. Jangan tanya, takkan saya salah? Dia ajar orang untuk itu. Ini yang maksudnya salah ni. Akhirnya orang akan membetul-tuli hanya ikut siapa? Sampai dia saja. Apa saja dia buat, percaya saja. Jangan bersoal saja. Ini yang bahaya. Sedangkan kita, Allah kata, diajak untuk ni. Ayat seterusnya. Walakin, ini prinsip yang kita kena tanamkan pada semua masyarakat, diri kita dan masyarakat. Tetapi hendaklah apa dia? Kunu rabbaniyin. Ni. Jadilah kamu rabbaniyin. Rabbaniyin ni dia kata Ibnu Abbas, siapakah rabbaniyin? Rabbaniyin. Ini jamak dia. Ini rabbaniyin ni kata Ibnu Abbas, allazi yu'allimun nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ini maksud rabbaniyin. Rabbani ni manusia yang sentiasa berada di bawah ketetapan tarbiyah daripada Tuhan dia lah, penciptanya. Di bawah didikan penciptanya. Kita ni di bawah ni naungan ni. Kita jadi masyarakat kita sentiasa mengekalkan hal ni. Bila sebut di bawah nak didikan pencipta, maknanya apa? Masyarakat tu memang sentiasa berasimilasi dengan siapa? Mestilah dengan Allah, dengan wahyu. Sangat dekat dengan wahyu. Semuanya tahu. Dia tak ada tertinggal, tak ada kita kata apa? Golongan yang tercicir. Kan dulu ada ni kan, apa dia? Tiada yang apa? Terpinggir. Kan kita kata kan. Itu dari sudut apa dah? Fasiliti dunia kita kata terpinggir. Makan minum semua sama kan. Tak ada yang bawah dan golongan yang atas. Sama juga dengan ilmu. Tapi banyak kita fikir material. Pernah tak fikir ilmu? Tak. Quran ni golongan apa? Adakah golongan yang nak masuk syurga itu saja? Tak, semua patutnya nak ditempatkan di tempat yang tertinggi tersebut, syurga tu. Jadi semuanya berada di bawah didikan siapa? Allah. Dengan cara apa? Semua kenal firman Allah. Tak ada golongan tertentu saja yang ni. Sekurang-kurangnya masyarakat, sebab itulah kami usaha kat sini antaranya apa? Ajar terjemahan supaya akhirnya masyarakat semua setakat Al-Fatihah ke, tafsiran ke kan, terjemahan, semuanya orang kata lebih kurang sama level je. Bayangkan semua masyarakat kita, budak-budak ke, biasa-biasa, semua setakat Fatihah ke juzuk 1 tu semua tahu, familiar dalam kehidupan. Agak-agak macam mana masyarakat kalau macam tu? Mesti hebat punya. Tapi hari ni yang baca pun ramai tak boleh baca. Bayangkan, terpinggir tak? Tercicir lah, dia tak tahu firman Allah langsung. Baca firman Allah pun tak reti. Agak-agak macam mana tu? Adakah tu Rabbani? Jauh sekali ya. Bayangkan, itulah dia. Sebab itulah kata Ibnu Abbas ni, dia kata Rabbani ni siapa? Orang, iaitu orang yang mengajarkan manusia dengan sigharil ilm. Apa ni? Ilmu yang paling asas. Sighar ni ilmu paling asas. Apa dia?
Kita ajar orang Iqra' aja pun, padahal ustazah yang pengalaman ni dah tua kan contohnya, tapi tanya dia ajar apa? Saya ajar budak sekolah Iqra'. Sebenarnya itu saja nampak je remeh, tapi usaha tu sangat besar di sisi Allah. Tapi kadang-kadang kita ni pandang benda yang tinggi-tinggi je. Ni level saya contohnya kan. Itu masalah dia. Bab tu pun rugi kita sebenarnya. Sebab apa? Itu dulu dia punya keperluan kan. Jadi dia mengajar maknanya sesuai dengan keperluan masyarakat. Sekarang ni ramai yang tak boleh baca. Siapa yang sanggup jadi guru Iqra' bagi ramai orang boleh baca? Sebab dia banyak halangan hari ni. Orang nak datang tempat dengan yuran, dengan macam-macam. Lepas tu orang tak kenal pula tempat ni. Tempat ni orang tengok je pun dah takut dah. Kan? Jadi why not masyarakat tu sendiri dia hidup dalam tempat dia sendiri. Orang kenal dia dan lebih mudah. Mainlah saya ajar. Kan? Lagi orang kata mesra lagi. Begitu halangan. Kemudian barulah kita anjurkan dia pergi tempat ni. Baru dia rasa macam comfort, selesa. Jadi benda-benda ni adalah satu tanggapan yang telah pun berlaku kan. Macam-macam. Sedangkan jadi kita kena buang gap tu. Jambatan tu tak ada. Jambatan di antara orang yang jahil kan dengan orang yang ni sangat luas dia punya, sangat jauh gap dia tu hari ni. Maka macam mana kita nak dekatkan tu? Begitulah cara dia. Di mana-mana tempat semuanya mahir. Ramai tenaga mahir yang bukan mahir untuk diri dia, tapi dia berani untuk apa? Menceburkan ni. Masalahnya tak berani tu. Ramai orang belajar tadabbur ni, tapi ramai tak yang berani untuk tak ada juga. Rugilah. Orang yang balik dari Timur Tengah belajar ramai, tapi yang mengajar sikit. Saya ni Jabatan Agama Perak, ramai dapat tauliah tapi tak ada mengajar pun contohnya. Mereka ni sangat hayat tiap-tiap tahun bagi tapi rugi je dia kata. Dia selesa dengan apa yang dia ada. Dia kadang-kadang dia belajar kat tempat dia je, lepas tu selesa dengan tu sebab dia ada income semua kan. Tak, dia tak ada seorang orang yang sanggup korban untuk pergi macam tu lah. Jadi inilah yang benda yang berlaku. Akhirnya nak agama kita ni jadi proaktif tak? Tak, semuanya duduk berhenti masing-masing je. Jadi semuanya reaksi minda je. Belajar ramai, tapi gitu je lah. Macam mana agak-agak? Berkembang tak? Tak berkembang. Sedangkan sekecil-kecil ilmu dipandang oleh Allah pun ni. Ni maksudnya kata ni. Inilah Rabbani. Hari ni ramai kita belajar, kita nak itu pandang yang tinggi, akhirnya tak buat apa-apa, betul tak? Saya nak dia cerita, saya nak jadi ni. Cuba mula dari sini dulu. Ni Iqra' je ajar dulu. Boleh? Pun tak boleh macam mana. Contohlah kan. Ramai nampak macam remeh, tapi ini adalah tangga utama dia. Jalan dia, fasa pertama kan. Orang tu akan dekat. Antara punca halangan orang, kalau tadabbur ke apa kan. Ini, dia nampak macam tu lah. Sebab apa? Bahkan dia pun baca pun tak boleh. Agak-agak macam mana? Ini halangan, the gap tu kita kena musnahkan. Kesian masyarakat ni, kesian. Kita kena ada rasa tu. Jadi semua yang mampu, yang belajar, yang datang, semuanya sepatutnya jadi apa? Kita ajar panggil ustaz-ustazah pun, cikgu pun cukup lah. Tapi ajar Quran, contoh. Betul tak? Dia begitu, dia tak perlukan satu title-title yang tak perlu. Ya, ilmu, sebab itulah ilmu ni mendatangkan keyakinan. Kita ajar yang kita confident dah ada. Contohnya benda-benda macam ni. Jadi sambil itu, bila dah ada ni Iqra' ni, kita ada kemahiran tadi, kita dah tadabbur kan. Okey, ayat ni kita bagi sikit buah tu. Dia akan rasa macam lain. Bukan sekadar belajar teknikal saja. Teknikal ni lama orang pun tak tahu, dia tak ada matlamat lah. Teknikal kan. Akhirnya dia lari macam orang belajar ilmu Nahwu saraf. Hanya belajar untuk technically saja. Sedangkan kita kat sini belajar Nahwu saraf untuk faham ayat yang susah nak faham. Lepas tu bila kita faham Nahwu tu, rupanya ayat ni hebat, dia akan melekat kat situ. Tu beza dia. Orang yang belajar Nahwu tujuannya untuk dapat ibrah dalam Quran tu, makna yang nilai Quran yang mendalam, yang tersirat. Tapi hari ni kadang orang belajar Nahwu dia untuk teknikal saja. Jadi tak ada apa-apa juga. Akhirnya dia akan jadi beku di situ saja. Itu rugi. Jadi itulah yang kita nak adakan pada masyarakat ni lah matlamat dia. Ni Rabbani. Inilah prinsip yang perlu dimasukkan dalam semua lapisan lah. Usaha ni nak masukkan ayat ni dalam jiwa ni payah ni. Bukan mudah. Bahkan orang yang datang belajar pun payah juga lagi. Apatah lagi yang tak? Lagilah susah. Lagi susah. Begitulah keadaannya. Ini yang masuk Rabbani. Iaitu orang yang apa? Mengajar manusia dengan ilmu yang paling asas sebelum ilmu yang besar-besar, kibar. Yang lebih dalam lagi. Tapi dia, begitulah peringkat ni. Tadarruj disebut. Berperingkat
peringkat. Jadi jangan remehkan nilai bila berkaitan dengan kita nak di bawah naungan ni, di bawah naungan apa? Naungan kita kan. Naungan didikan pencipta kita ni, nak bagi semua kita di bawah ini, masyarakat ni, nak memasyarakatkan Quran lah kita kata kan. Bagaimana cara dia? Ni. Jangan remehkan ilmu Quran walaupun kecil-kecil, sebab dari kecil tu mulanya ilmu yang besar-besar. Macam mana seorang tu rasa gairah nak tadabbur, nak belajar nahwu, kalau dia pun baca pun dia tak ada rasa lagi nak betulkan contohnya. Tak boleh. Sebab itulah benda-benda macam tu dia kena digembur-gemburkan. Dan tak boleh buat digemburkan hanyalah sampai sini je. Siraril ilm daripada umur dia 20 tahun sampai 60 tahun siraril ilm aja. Belajar tajwid sampailah lidah dia dah tak boleh nak sebut dah. Dia mesti diteruskan dengan yang inilah kefahaman ni, ilmu yang besar lagi. Pun tak boleh juga berhenti kat situ je. Betul tak? Itu rugi. Akhirnya statik kat situ saja. Sedangkan dia mampu untuk pergi lebih jauh. Itulah yang kita kena. Inilah Rabbani. Daripada ilmu tentang asas, kemudian kepada lebih tinggi lagi kefahaman dan seterusnya lah. Itulah dia kata dalam ayat ni, kesimpulan ni Allah sebutkan terus kepada ayat tu. Apa dia punya praktikal dia? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Praktikal pertama, bagaimana seorang itu boleh jadi Rabbani tadi? Disebabkan adalah kamu sentiasa mempelajari Quran. Jadi bagi orang yang pendidik ni, dia tak boleh pula, dia dah peringkat ni dia tak payah belajar lah, tak boleh. Dia kena sentiasa belajar, mengasah lagi ilmu dia supaya lebih yakin. Mantap. Macam tadi puan kata apa? Tak ada yakin kan? Macam mana seorang tu boleh yakin bila dia betul-betul dia belajar satu, dan dia belajar dengan tujuan. Tujuan dia apa? Nak yakinkan diri supaya dia memang niat dia apa? Saya nak sampaikan apa ni. Kalau orang macam tu memang dia akan mantap. Faham beza tu. Ada orang belajar nak tahu dengan belajar nak sebarkan lain. Faham Belajar nak tahu dia akan mudah lupa yang lama-lama dia belajar. Dia akan ulang-ulang begitu je. Tapi belajar dengan tujuan dia nak sampaikan, dia akan bertambah. Ini apa yang saya rasa juga. Sebelum saya mengajar, dan saya pun terpaksa juga belajar, orang kata bidang terjun juga masa awal ni, masa ustaz sakit semua, kita ganti. Sebelum ni kecil-kecil je kelas. Banyak yang kita dulu berulang-ulang je, tak nampak pun. Ilmu nahwu pun kita tak ni. Tapi lepas kita mengajar, benda yang susah-susah tu, dia jadi macam senang, light, ringan je. Kan, betul tak? Cikgu-cikgu pun tahu benda tu. Jadi itu tentang yang lain. Apatah lagi ilmu Quran ni. Allah kata, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Memang Allah kata Quran ni lagi hebat, lagi akan dimudahkan. Allah perdalamkan ilmu dia tu. Jadi, dan yang kedua apa, dia tujuan dia ni belajar tadi ni. Dia ni belajar ni, tu'allimu ni belajar kitab tak pernah berhenti. Apa tujuan? Ni mempelajari Ni mempelajari tu'allim, mempelajari. Apa tujuan dia? Tadrusun, kamu betul lah tadi silap tu'allim. Betul. Mengajar kan? Mengajar. Dan tadrusun apa dia? Belajar. Dua benda tu. Memang dia kena pair. Tujuan belajar, tujuan mengajar, belajar. Tujuan belajar sama macam tu. Dia kena ada dua usaha tersebut. Itulah yang Nabi sebut dalam hadis yang kita bacakan ni. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kemudian di situlah titik perubahan akan berlaku. Dengan usia ni tadilah barulah berlakunya islah. Kalau tidak, islah tu tak ada berlaku, dia statik je. Kan? Tak ada gitu. Sampailah kata-kata apa dia? Belajar dulu. Akhirnya berhenti sebab apa? Ustaz dah meninggal. Habis macam tu je. Guru dah tak ada, mati, habis. Tak ada pengganti pun. Jadi habis gitu saja, berkuburlah ilmu tersebut. Jadi ini rugi. Kemudian seterusnya kata penulis ni, ilmu adalah titik mula kepada satu perubahan. Jadi satu perubahan itu tidak mungkin akan berlaku tanpa adanya ilmu lah. Sebab ilmu ni dia mengubah
cara fikir manusia dan sebagainya. Jadi manusia tidak dapat hendak diubah kepada sesuatu yang lebih baik. Sampai dah. Melainkan sesudah betul cara berfikirnya. Dalam surah 13 ayat 11. Sampai ke? Okey. Surah 13 ayat 11. Cuba kita tengok dulu. Tiga belas. Assalamualaikum. Baik, kita tengok ayat ni. 13. Ayat 11. 11. Surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi tiap-tiap manusia ini, kita ni, adanya mu'aqibat, iaitu malaikat yang menjaga. Mu'aqibat ni, malaikat yang menjaga kita di depan belakang daripada benda-benda yang buruk. Wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Yang mana sifatnya malaikat ni ialah diutuskan Allah lah, iaitu untuk mereka menjaganya setiap insan ini min amrillah, menurut perintah Allah. Jadi apabila Allah perintahkan untuk dijaga, jagalah. Namun apabila Allah tak izinkan, maka ketika itu berlakulah apa yang berlakulah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan sesekali mengubah apa yang ada dengan sebuah kaum itu sehinggalah mereka berusaha untuk ubah apa yang ada dengan diri-diri mereka. Ini dari banyak sudut lah. Inilah disebut ayat ini merujuk kepada usaha tadi. Islam tidak, agama yang tidak membuat usaha, tak. Islam memang agama Islam suruh manusia ni bergantung kepada Allah. Tapi juga agama Islam menganjurkan manusia untuk berusaha di atas kadar yang dia mampu. Kadar yang Allah sendiri tercipta manusia dengan ukurannya. Kan? Semua benda Allah cipta biqadar, dengan ukuran. Maka dia usaha dengan kadar tersebut. Dia mampu berfikir untuk cari rezeki dengan kerja dan sebagainya. Itulah kadar untuk manusia, maka dia buat begitu. Tapi kalau dia duduk je dapat tak? Taklah. Begitu juga dengan ilmu dan sebagainya. Contoh Allah sebut di sini, sesungguhnya Allah tidak akan ubah perkara ataupun apa sahaja yang ada dengan kaum tersebut sehinggalah mereka sendiri ubah apa yang ada dengan diri mereka. Antaranya apa? Tentang ilmu lah. Tentang kefahaman. Tentang kesedaran manusia dengan, contohnya dengan Quran ni kita bincangkan. Usaha belajar dan mengajar. Bagaimana kita nak buat? Dia kena usaha sampailah semua akhirnya ada kesedaran tu. Dia tak akan datang keajaiban tiba-tiba macam tu saja. Macam Nabi, bagaimana Nabi usaha? Masyarakat dia sampai berubahnya landscape Makkah dan Madinah menjadi satu tempat yang hebat dan penuh dengan cahaya, yang dulunya kegelapan sangat, zulumat. Sampai ada yang tanam anak perempuan hidup-hidup pun ada. Begitu sekali kan? Tapi macam mana akhirnya berseri-seri cahaya yang sangat hebat? Adakah dengan Nabi hanya doa dekat telaga Zam-Zam tu je, lepas tu suruh orang minum? Tak. Nabi usaha sampai berdarah, berkeringat, dengan hijrah, dengan berperang dan sebagainya. Jadi kita pun dia macam itulah. Bukan dengan ritual. Nabi ada buat tak ritual macam tu? Kita hari ni nak usaha nak anak SPM, tu buat apa? Buat bacaan, lepas tu suruh minum air. Nabi buat usaha dulu. Kalau tidak, Nabi doa makbul tak? Makbul. Senang ni Nabi buat kat mana? Telaga Zam-Zam ada. Semua orang Mekah, Abu Jahal semua minum air Zam-Zam. Tu minuman utama mereka. Nabi doa je kat situ, tiup je, selesai. Semuanya beriman. Ada tak? Tak. Bahkan sampai kena keluar daripada negeri dia sendiri pula. Tinggalkan semua. Kena korban, kena balik-balik. Lepas tu kena perang Badar pula.
Jadi kan boleh Islam ni duduk kat masjid-masjid, doa, solat hajat gitu saja baru boleh berjaya? Tak boleh. Nampak tak? Bezanya cara kita nak menangkan agama dengan Nabi dan sahabat nak menangkan agama. Jauh tak beza? Jauh sangat gap dia. Nabi menangkan usaha ni dengan usaha apa lagi? Yang pertama sekali. Ni dalam satu ayat. Macam mana cara Nabi usaha? Allah suruh Nabi usaha ni. Iaitu menyebarkan Quran. Bagi semuanya ada kefahaman dia. Cuba sebut tengok dalam surah 25. Dan Allah kata ini jihad yang sangat besar. Surah 25 ayat 53. 25 ayat 52. 52. Cuba tengok ayat 50 dulu. 50, dia rangkuman dia. 25, 50 sampai 52. Ni usaha. Ni nak jadi Rabbani ni dia bukan boleh buat ritual, duduk, doa. Tak ada. Agama ni proaktif. Dia memang ada risiko yang sangat tinggi. Kan? Risiko kena cela dengan orang ke, kena... Macam-macam ada. Itulah tindak balas. Respon. Itulah dia. Itulah respon. Tapi hari ni tak ada respon pun. Orang pun tak respon apa-apa. Sebab apa? Kita pun tak ada apa. Orang kata, okey. Kan? Tapi masa zaman Nabi, semuanya ada respon. Sebab apa? Sebab Nabi ni aktif. Sehingga kan orang yang musyrik ni, dia respon kepada tindak balas dengan apa yang Nabi bawa kan. Dia ada trigger kat situ. Sama ada dia akan beriman ataupun dia sangat akan menentang. Tapi kalau dia tak ada apa-apa. Tentang pun tak, beriman pun tak, rasa elok je sama. Itu apa masalah? Maknanya itu masyarakat tak buat kerja. Tak buat kerja lah. Kita memang lemah itu hari ni begitulah. Padahal zaman Nabi dulu sangat responsif. Sangat begitulah keadaan dia. Jadi surah ini Allah kata walaqad sarrafna bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan benar-benar kami telah mengulang-ulang di antara mereka di sifat pendidikan ni kan, sifat didikan, sifat penyebaran ni, sifat dia sekali je lepas tu tinggal ke, macam kita tanam pokok kan, dia berterusan, macam dia mesti diteruskan berulang-ulang, dibaja lah contohnya kan, macam kita baja. Sebab kalau pokok pun kalau tak diulang-ulang dia akan mati, siram air, tak baja, berkala, tak. Begitu juga manusia, dia akan mati. Begitulah ya, Allah ulang-ulang supaya apa? Liyazakkaru, supaya mereka dapat pelajaran. Memang macam tu. Akhirnya akan ada yang dapat pelajaran.